COVID-19 di Sabah terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Di Pulau Gaya, 500 keluarga dari 6 buah perkampungan menerima bantuan bakul makanan sumbangan Persatuan Skuad Komuniti Prihatin Sabah KPS. Ikuti laporan wartawan Saleh Jikri yang turut menyertai misi jelajah ziarah kasih Pulau Gaya bagi tahun 2020. Selain menghulurkan sumbangan kepada keluarga yang memerlukan, misi kali ini turut bertujuan menanam kesedaran dalam kalangan penduduk untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Justru setiap keluarga yang menerima bantuan bakul makanan ini perlu menyediakan sampah sebagai pertukaran. Misi kali ini dijayakan oleh 30 sukarelawan mewakili beberapa NGO sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Antaranya Sahabat Amal Care SAC, Helping Orang Pedalaman Hope, Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Angkatan Belia Islam Malaysia Negeri Sabah ABIM, Malaysia for Syria Care MFS Care dan sebuah syarikat swasta. Usaha murni skuad KPS ini turut disambut baik rakan NGO lain. Ini satu program civic. Kita bagi diorang bantuan dan diorang membantu kita memungut sampah-sampah di pulau itu, kita akan bawa balik kemari bekerjasama dengan DBKK. Win-win. Terima kasih kepada Helda kerana berminat dengan liputan NGO di Kota Kinabalu ni. Berarti Hilda pun mengikuti perkembangan NGO khususnya di Sabah ni. Alhamdulillah, secara latar belakang kami sebenarnya awalnya di bawah Pertubuhan Kebajikan Amanah Hawi Al-Khairat Malaysia. Kami berpusat di Semenanjung. Awalnya kami bergerak hanya NGO kami saja. Sebelumnya kami sebenarnya NGO kami ni adalah khusus untuk dakwah awalnya sebelum PKP ni. Selepas COVID-19 tu, lebih kurang April, kita memulakan program kebajikan. April 2000 tu, satu-satu NGO membuat sumbangan bersendirian. Jadi daripada situ kita beranggapan kenapa kita tidak bergabung. Kan? Mungkin kalau kita bergerak bersendirian, kekuatan kita tu tidak begitu menyeluruh, terhad. Mungkin kita hanya mempunyai berapa saja ahli-ahli, berapa saja kewangan yang kita ada. Tapi kalau kita bergerak dengan NGO yang lain, tidak kiralah NGO tu apapun dia punya fahaman, ya. Pokoknya NGO itu masa COVID-19 ini untuk membantu manusia, insan yang susah. Okey, berbalik lagi saya sambung sedikit daripada April tu. Sejak daripada April tu kita memulakan gabungan 1-2 gabungan. Lepas tu Alhamdulillah dengan cadangan yang kami cadangkan kepada NGO lain, mereka bersetuju untuk mengikuti kami. Kita bincang dengan mereka, kalau kita bergabung, taruhlah kita ada 10 NGO. Kita ada RM1,000. Kalau 10 satu NGO, kita ada sudah 10,000. Kalau kita ada 10,000 NGO, kali 10, kita sudah ada berapa ribu sudah. Mungkin kalau kita ada 10,000 satu NGO, kalau kita ada 10 NGO, kita ada 100,000. Dan 100,000 tu banyak kita boleh cover. Jadi daripada situ Alhamdulillah, mulai daripada April tu kita terus bergerak, melangkah, dan misi-misi kita mula di beberapa tempat kita panggil Jelajah Kasih 1, di mana kita bergabung lebih kurang 10-15 NGO. Kita bergerak ke Pulau Gaya. Ya, Pulau Gaya tu adalah kami panggil program Jelajah Kasih 1 Pulau Gaya yang mensasarkan lebih kurang 500 penerima-penerima. Alhamdulillah di situ kita nampak, barulah kita nampak macam mana kesusahan orang di sana tu. Program kita pertama ni di Pulau Gaya ni adalah satu program yang di luar daripada yang selalunya. Di mana kami di Pulau Gaya ni, masa kami pergi Pulau Gaya ni, kita bukan saja bagi bantuan sebagai kami punya sasaran kami juga. Kami bukan saja memberi bantuan, tapi kami memberi
education. Kita faham je lah di Pulau Gaya ni kan dia punya dari segi dia punya kebersihan di pulau tu ada kurang sikit ya. Jadi apa yang kami buat di Pulau Gaya ni, kita bagi tiap-tiap 500 penerima tu, kita bagi mereka 2-3 karung guni tu untuk diisi sampah di pulau tu. Jadi kita bagi diorang satu pack asas barang makanan, mereka akan kembalikan kita 2-3 karung sampah. Dan I tell you, kita tidak menjangkakan apa yang kita buat tu adalah satu kerja kemasyarakatan yang diterima oleh mereka. Kami membawa balik lebih kurang 2-3 tan sampah daripada Pulau Gaya ke Kota Kinabalu, dan menjadi masalah pula kami macam mana nak buang sampah ni. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, kita dapat lupuskan mana yang kita boleh recycle, kita recycle. Jadi di segi itu ada impactnya kepada mereka. Kita bagi diorang bantuan, the same time kita educate mereka. Lepas tu daripada Pulau Gaya, kami yang misi kedua kami pergi ke Pulau Sepanggar. Pulau Sepanggar ni alhamdulillah tidak begitu ramai, lebih kurang 125-30 keluarga. Majority di sini ni almost 90% local, ya, local. Dan di sana ni kita pergi dengan angkatan laut, Navy. Alhamdulillah mereka memberi kami sokongan. Kami diiringi oleh Navy, Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Maritime Malaysia. Jadi kami di sini kami ramai, hampir dekat 20 NGO pergi ke sana, lebih kurang 40 ahli-ahli besar sana tu. Jadi kami di sana pun membantu, bukan saja membantu membagi barang-barang, tapi juga kami melihat keperluan mereka macam rumah dan ada yang masjid-masjid mereka, apa yang kami boleh bantu. Alhamdulillah. Dan nextnya kami ke Pulau Mentenani, berarti jelajah kasih Mentenani. Ini besar. Ya, ini kami pergi ni begitu juga, lebih kurang dekat 15-20 NGO. Alhamdulillah di sana kita bukan saja bawa barang-barang kepada mereka, kita buat satu kerja-kerja kemasyarakatan. Kita educate budak-budak macam mana dengan pelajaran mereka. Kita bawa ustaz-ustaz kita bawa guru-guru kita baiki masjid mereka, ya. Jadi kemasyarakatan tu antara kami dengan mereka, alhamdulillah, ya, kami diterima dengan baiknya. Itulah yang paling besar, dan banyak lagi selepas tu, banyak lagi kami pergi ke tempat-tempat lain, gabungan NGO. Selain di KK ni, kita pergi ke Kionsom, di kampung-kampung kita, orang-orang kita di Kionsom tu kan, di dalam tu, di Temperuli, dan kita pergi ke Bobon. Banyak lagi kita pergi tempat, ya. Okey, terima kasih Nora. Nah, seperti kita maklum, NGO ni bukan satu kita hanya tubuh-tubuh begitu sahaja. NGO ni mesti didaftar dan mesti kita ROS pun mesti tahu siapa, apa tujuan. Kita tidak mau, mungkin mereka pun monitor juga, ya, NGO untuk apa, ya. Jadi alhamdulillah kami tertakluk dan terikat dengan apa yang disyaratkan oleh ROS. Tiap-tiap satu NGO ni mesti ada dia punya pengurusan, pengurus, penasihat, apa lagi di dalam itu, terutama pengurus kewangan. Itu yang penting. Pasal yang memberi sumbangan ini akan memasukkan sejak wang. Dan setiap 2 tahun atau berapa tahun syarikat itu, kita kena submit kita punya report kepada ROS. Dan you have to submit properly. Di mana you dapat sumber kewangan, in and out. Jadi kita, itu pasti. Kita tidak boleh cuai dengan benda itu. Lagi satu, kita pun juga mesti ingat, setiap satu sumbangan yang diberikan oleh setiap orang tu, dia niat sampai kepada seorang. Kita pastikan wang tu sampai. Itu amanah bagi kita. I mean, it's a trust to us. Saya nak terangkan, tujuan saya membinakan satu NGO ni, kita melatih budak-budak muda ni supaya satu, mereka ada jiwa kemanusiaan.
membantu, ya. Jangan kalau kita di ibarat macam janganlah kita pergi Jepun. Saya biasa di Jepun, pergi Korea apa semua tu. Masyarakat mereka ni dari segi kemanusiaan tinggi diorang punya. Jadi kita di sini ni bukan tidak ada NGO kita ada sudah pergi Mercy, Malaysia Mercy, pergi Palestin, pergi yang gempa-gempa di Jepun. Jadi kalau boleh budak-budak kita ni, NGO saya ni, inilah saya punya ni. Kita isikan mereka dengan satu minda kasih sayang, ya. Kita nak tanamkan di jiwa mereka. Saya beranggapan bila mereka ada sifat kasih sayang, there is no barrier. Bagi saya lah, ya, NGO kemanusiaan ni, bagi saya di tempat kita ni ini adalah permulaan. Walaupun ada NGO yang lebih awal, tapi bagi saya ini adalah satu permulaan membuka mata kita. Dan saya berharap NGO kita ni, gabungan NGO ni, mudah-mudahan kami akan daftarkan NGO kami ni. Walaupun setiap NGO yang kami ada tu ada berdaftar, tapi kami akan tubuhkan lagi satu NGO ini. Kita akan legalize, kita akan daftarkan, dan kita buat kita punya visi misi kita buat kita punya ni yang sepatutnya. Pengharapan saya yang paling besar, mudah-mudahan satu hari kita bukan sahaja diiktiraf di Malaysia. Kalau boleh kita diiktiraf di Asia dan di dunia. Salah satu World NGO punya. Ya, kita kena melalui banyak kursus lah. Ya, macam mana volunteers, mungkin kalau ada sekiranya ada malapetaka di mana, di Jepun ke di mana, di Europe ke di mana, kita apply. And if you are qualified, okay, you go. Mereka memerlukan kedoktoran, mereka memerlukan engineer, mereka memerlukan bermacam-macam kepakaran. Jadi saya mengharap itu satu, dan saya mengharap lagi terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih. Sumbangan yang kami dapat ini adalah pertama daripada agensi kerajaan. Ya, sumbangan kami ini. Awalnya kami tidak ada duit. Kami hanya collect dengan kawan-kawan saja. Dapatlah berapa ribu, itulah kita mulakan. Kita rolling. Dapat confidence daripada kawan, daripada syarikat, daripada agensi. Mereka terima kami. Jadi alhamdulillah agensi kerajaan ni mereka lah memberi sumbangan kepada kami. Tidak ada orang yang untuk menguruskan. Jadi mereka mencari NGO yang bertanggungjawab, mengharapkan juga penyumbang-penyumbang yang mana ada lebih sedikit pendapatan yang masih mampu dapat mengira ruang mereka bisu untuk tahun depan, tolaklah sedikit ke NGO kita. Ya, mungkin ramai yang kita boleh bantu. Jadi itulah harapan saya banyak-banyak. InsyaAllah. Itu satu kami punya matlamat. Selain kami memohon kepada sumbangan-sumbangan daripada masyarakat, kewangan apa semua, idea ke apa, kita terima. Bukan saja sumbangan, tapi kita terima idea macam mana kita nak bergerak, ya. Dan yang satu lagi tu, kita open to all volunteers. Ya, kita anak-anak muda kita ikut sama kami. Ya, kita sama-sama bergerak. Kerja ni satu kerja yang bagi saya lah, bila you buat satu kerja yang you make one person happy, you can sleep well. I tell you, you boleh dapat tidur lena bila you buatkan satu orang happy. You make one person happy, you can sleep peacefully. Itu saja. Nothing. We don't think of getting any reward from anybody. No. This is volunteers. We are not bukan kita fikirkan pembayaran daripada manusia, tidak. Mana yang ada macam kita yang I think everybody, kita leave it to God. Ya, kita tolong untuk manusia. Ya.